Orang macam Okay. macam boleh ke you nak allow ke your girl to play football kan, tapi it's up to you. Hai everyone, Assalamualaikum. Selamat datang ke Sembang Santai by Grab, dibawakan khas oleh Grab. Dan ini adalah satu series yang kita akan cerita tentang cabaran hidup, cerita tentang liku-liku kehidupan orang yang kita mungkin tak pernah tahu, the challenge sepanjang hidup. Mungkin kita akan lebih terinspirasi daripada cerita diorang lepas korang tengok di series. So yes, this episode sis boleh, tapi sis boleh satu hal, itu adalah kita punya episod yang ni, tapi yang cerita dia bro yang akan tanya. Hari ini ditemani oleh dua orang wanita yang masing-masing ada cerita masing-masing. Steffi Sidhu ada di belakang, pemain bola sepak kebangsaan, kapten skuad kebangsaan. Hello. Hai Steffi. Dan juga kita ada Kak Azlina. Hai. Ataupun mesti Kak Lina. Ya, Kak Lina. Kak Lina. Bukan yang Kak tu. Lina. Tu Kak Lina pom-pom lain. Ini Kak Lina pin-pin. Ini lain. Ini yang bawa kereta, yang kira ada banyak cerita. So, Steffi, kita boleh start dengan you. Siapa yang bawa you join into the field lah, yang start bawa you minat bola, rasa terbuka hati nak main bola sepak? Siapa individu? Okay, dia sebenarnya masa saya kecil dulu, I was very lucky lah because both my parents memang sportswoman. So biasalah masa kecil kalau ayah, my dad pergi main bola dekat padang, biasalah anak-anak akan ikut, mak akan ikut kan. Macam mana kalau you main bola pun you bawa anak-anak you kadang-kadang kan. Betul lah. So I pun pergilah kat padang tu. So biasalah ada bola extra, kita mainlah sepak-sepak dengan adik I masa tu. Benda tu jadi macam macam best pula sepak-sepak bola ni. So I pun jadi macam I rasa macam nak lagi sepak bola. So every time bila my dad pergi main bola, I nak ikut sebab nak main sepak bola. So lepas tu dia terus jadi macam satu hobi dah. Dia jadi macam setiap petang kita nak main bola. Masa tu I pun cakap dengan my dad, okay lah nak main bola ni. Dulu kita main bola ni, main bola getah, tahu tak bola getah yang macam tampal tu? Bukan tampal, yang macam kalau kita main swimming pool tu, yang masuk dalam air tu. Bola getah tu. So bola getah tu lah jadi kena muka pedih. Betul. Sebab getah kampang macam tu kan. Betul. So bola getah tu lah jadi satu for me asset penting lah. Mana-mana pergi pun memang akan bawa. Bawa. So setiap petang after that memang main dekat padang dengan budak-budak lelaki. So my dad pun okay. Dia pun jenis macam tak adalah dia menghalang anak perempuan dia ni. Konon you know orang macam okay. Macam boleh ke you nak allow ke your girl to play football kan. Tapi untuk dia tak. So dia pun sebab dia pun kadang-kadang dia tengok I main bola, dia pun join sekali. So daripada sanalah dia jadikan hobi every evening memang main bola. So daripada sanalah I start macam nak main every evening, and then macam my boyfriends, all the boys right datang join. Diorang pun you seorang perempuan? Betul. I seorang je perempuan time tu. Memang I seorang je perempuan. Betul. Dengan tak ada, mana ada kasut dulu, tak ada, semua kaki ayam je. Betul. Susah nak jumpa culture tu. Susah. Bola kaki ayam. Betul lah. Tapi kalau you bagi I nak main kaki ayam pun sekarang I jadi macam janganlah, cukup dah. Tak nak kot. Sebab apa nak jaga injury? Yelah. Dulu kita kisah apalah, hantar lah. Janti main. Hujan-hujan dengan lecak air macam teh ais tu. Time tu lah paling best nak slide lah apalah. Memang betul tomboy lah dulu. Memang semua. Tapi best thing sebab my parents jenis yang tak ada menghalang pun. So diorang memang supportive lah. Memang tak kisah pun macam nak main-main. So yang one thing about my dad ni sebab dia every time main dia ada. So tak adalah dia risau kat anak perempuan dia ke apa ke, dia ingat dia buat apa ke kan. So sampailah memang one day I nak lah main bola. Tapi dulu kan mana ada bola Malaysia. Kita tak tahu lagi kan. Mungkin ada tapi tak sebesar sekarang lah. So that's how I started my journey. So masa kecil-kecil tu rambut pendek ke panjang? Rambut pendek dulu ke. Rambut panjang ni kira after SPM tu baru start rambut panjang. Sebab tak tahulah, tak biasa nak ni kan. Sebab rambut pendek tu rasa macam selesa sangat. Betul. Dengan cuaca panas tu. Everyday basuh rambut rasa macam macam biasa. Sikit lagi nak botak macam ni dah. Jangan. Sebab kalau tentu step dah design untuk botak lagi, aku yang tak ada job ni. Kak Lina, jadi Kak Lina daripada
Dulu kerja bank Ya, dulu kerja bank. Wish, jarang-jarang tau orang kerja bank. Lepas tu decide untuk join e-hailing ni. Sebab apa? Sebab tekanan hidup. Tekanan hidup terpaksa mengubah kehidupan lah. Sebab masa tu biasalah kegagalan dalam perkahwinan kan. Okey. So saya perlukan masa untuk beri perhatian pada anak-anak. Masa tu anak kecil-kecil lagi. So tahun 2019 saya rasa masa tu about 6-7 years ago kan. Dengan bank kita dah tahu dah kerja bank ni kita kena commit. Kalau cuti anak-anak sakit kan nak kena apply cuti emergency kan masalah pula kan. Memang betul yang flexible working hours tu yang penting. Dan selain daripada tu dengan Grab duit boleh dapat cash hari-hari. So saya perlukan cash masa tu, memang perlukan cash. So decided untuk ubah jadilah Grab driver sepenuh masa sampai sekarang. Tak ada perasaan takut juga time tu. Yalah maksud saya kalau dia kan pandangan yang tipikal kebiasaan orang. Kerja bank ni asyuk. Memang mungkin macam saya cakap dapat cash. Tapi yalah akak baru nak start, akak bukan tahu dia punya flow ni. Tak ada takut. Okey, dia macam ni. I register Grab platform ni pada tahun 2017 tau. Masa dah register dulu. Register dulu. Sebab nak dapatkan kekuatan lah. Keberanian tu. So, daripada situ dah mula dah. Orang cakap apa dah cuak sebenarnya. Tak tahu macam mana cara nak greet customer, you know. Sebab kita kalau takat driving biasa-biasa dengan keluarga-keluarga ni tak ada masalah. So, tak nak kena juga paksa diri untuk sesuaikan diri untuk berani. Lama-lama kelamaan bila you dah kerja and then you dah dapat cash hari-hari, semua dah bertukar. Dia jadi seronok, dia jadi happy. Tambah pula jumpa orang kan, jumpa orang ramai. So daripada situ banyaklah mengubah kehidupan. Especially dengan anak-anak pun senang nak jaga. Saya nak punya macam saya pagi tadi nak kena urus dengan budak. Semua tu. Tak. Kira akak macam settle anak dulu baru buat kerja buat. Yes, of course. Betul. Memang senang macam tu. Memang senang. Tapi circle akak kan tu. Family, kawan-kawan, apa feedback dong? So akak awal-awal decide. Okay. For your information saya punya kehidupan tidak sebetuah orang lain. Sebab saya anak angkat. Bila mak angkat dah meninggal, saya seorang. So saya seorang, tapi bila kita dah tak ada mak untuk backup kita, and then saya semua seorang. So bila saya dah bercerai, saya seorang. So nak macam mana? Yes, I have to be strong. I have to be independent. Betul. Even thought it's not so easy. Sebab I ada anak 3 orang, anak dara tau, 3 perempuan. I have to go through. Macam mana cara pun hari ni I menangis, you are allowed to menangis tau. Tak kisah. Tapi kena bangun balik. Bangun balik. Steph, Kak Lina dah cerita tentang macam mana dia start. Kalau kita cakap pasal setiap benda yang orang buat, dia mesti ada challenge. You join satu sukan yang dominate by orang lelaki tau. Betul. Tadi pun you cakap, you dah mention yang masa you start main bola pun, you seorang je perempuan kat situ. Betul. Tapi going years after years, macam mana you go through the challenge lah? So macam challenge yang paling I rasa most women's footballers yang kita rasa macam kita ni susah macam kurang diberi perhatian lah. Kalau nak compare dengan men's football, sebab kalau nak compare dari segi tournaments pun kita kurang, daripada segi macam-macam lah, semua kita kurang. So bagi I think kita perlu sebenarnya equalize men's football dengan women's football. Sebab bila kita kekurangan women's football, so sebenarnya women's football ni we can do this. Macam sis boleh. Sis semua boleh. Sis semua boleh. So kita tak boleh nak underestimate the women's football. Sebab bagi I think now we should support the community. So apa yang I cuba buat dengan kawan-kawan yang lain pun, kita cubalah untuk commercialize. Tak adalah commercialize in our way lah. Sebab kita nak bagi tahu yang sebenarnya women can play football. And then I look at myself. I dah 18 years dah sebenarnya main bola. Professionally for national. I started when I was 18 years old. I habis SPM je, memang betul. I result SPM pun I tak pergi ambil time tu. I habis SPM I habis SPM, masa tu ada selection. Itulah first time I pergi selection untuk, I berasal daripada Taipei, Perak. So kita orang dia ada selection negeri-negeri. So negeri tu datang ke daerah Taipei. So dia nak cari players untuk main sukan wanita ni tahun 2006. So time tu memang ini je peluang I untuk nak try main untuk state. Sebab
kat sekolah dulu mana ada kita main co-curriculum pun tak ada bola kan, bola wanita. Memang tak ada. So hobi I untuk main suka-suka tu. So I pun rasa macam takkan I nak biar I punya, I rasa I ada talent, so takkan I nak biar talent I macam tu je. So bila pergi selection, terpilih untuk bermain dengan pasukan Perak di sukan wanita. After that, daripada Taiping terus pergi KL, main tournament. I ingat lagi masa tu dekat Universiti Putra Malaysia. Kita macam ada carnival lah. So masa tu sukan wanita tu dia ada, tak silap I ada netball, ada football. So ada 4 sukan yang semua wanita sahaja yang bertanding. I pun main. And then bila main-main, tahu-tahu dapat selected untuk bermain dengan under 19 national masa tu. So after that I terus sambung pergi selection training camp untuk under 19. Masa tu ada AFC under 19, kita orang main dekat Stadium Ceras. Kita orang host Malaysia host. So that was my first international tournament. Time tu lah result SPM semua I cakap, Daddy, you help me go and take lah my result. I cannot, I'm in the national camp, how I want to go back? Sebelum I masuk senior team, I dengan under 19 dulu. So after under 19 tu, baru I diserap ke senior team, senior women's team. So bila masuk senior women's team, time tu lah masa tu I paling muda lah. Tak ada I paling muda, adalah kita orang 3-4 orang paling muda dengan kakak-kakak. So time tu lah kita belajar, which my journey started dekat sana lah as a footballer. Macam struggle tu memang, the struggle is real lah. Kita orang memang susah lah. Kita orang at one point, year 2007 I ingat lagi, kita orang masa tu prepare team untuk SEA Games 2007 dekat Thailand, dekat Nakhon Ratchasima. So masa tu under 23 punya boys team, masa tu ada Safi Sali, ada Zakwan, ni lah adik-beradik, ada Syafiq Rahim, adalah batch-batch ni lah yang pergi. So kita orang pun pergi. So bila kita orang pergi pun kita orang macam, uish, ni semua star-star ni kita tengok kan. Macam kita, I don't know how was their journey, tapi yang I tahu kita punya journey, at one point kita orang kena macam pindah-pindah camp tau. Macam kita orang duduk kat MSN dulu, lepas tu kita orang pergi Perak, lepas Perak kita orang pergi Kedah. Kita orang macam travel. Sebab pun tak base kat FM. Bukan. Kan? Betul. Kita orang tak base kat FM. Kita orang macam terpaksa macam pindah negeri ke negeri. Dia macam buat training camp macam tu. Okay lah. This is the journey masih nak start. Betul. Tapi there's one challenge I'm sure benda ni baru in the last 10 years, which is on social media. Macam ni handle? Bagi I, itulah macam awal-awal dulu kita masih muda tu, tak matang lagi, tak adalah, tak layak. Kita tak tahu, kita macam of course rasa marah, rasa macam nak reply balik, rasa macam ish, kenapa dia orang cakap macam tu? Macam kita tak layak ke? Tak kot. Dan bila dah belajar, dah matang sikit, kita pun rasa macam tak payah layan benda ni. Because for me, dia orang bukan tahu pasal bola pun. Dia orang tak main pun. Dia orang bukan national player tau. And we should be proud of ourselves, kita national player, and ignore. Sebab kalau kita layan, kita akan jadi, yelah, kita mental, especially before game. Janganlah baca-baca comments ni semua. Ya Allah. Yang macam especially to avoid kan, tengok. Betul. You can read, tapi it's better not to read lah, because selalu kebanyakan ni negatif je. Itu yang tak best tu. Itu yang kita perlu tukar mentality, Malaysians mentality. Tak adalah negatif sangat all the time. Kenalah positif. Kena support. Ini national tau. Pride tau, national pride. Kak Lina pula, macam mana Kak Lina? Pernah tak? Macam tak kisahlah customer perempuan ataupun lelaki pun yang macam being rude dengan Kak Lina. Okay, so far lah selama memandu ni, alhamdulillah tak ada lelaki yang being rude. Nope, tak ada. Semuanya okey. Yang buat rasa semuanya tak selesa? Yang boleh buat tak selesa ni bila ada yang membelai-belai rambut kita. Masa dulu kita free hair. Ada. Serius. Laki perempuan? Lelaki. Serius lah. Ya. Itu tak okey. Itu tak okey. Itu tak okey. Itu sangat keterlaluan dah. Story. It happened 2019. Okay. Dia dah sengih-sengih daripada hujung lagi dah. Masa tu dalam 1.5 pagi. Dalam kepala otak kita ni, kita nak balik. Kita nak balik. Lepas tu kita macam, wow, ada job pergi KL lah. Okey lah, fine. Ambil lah kan. Ambil lah. So, kan kita tak payah nak tunggu. Betul. Kan? Dia seorang. Lepas tu masa tu kan sebelum COVID. Kalau COVID dia orang akan duduk belakang. Dia duduk sebelah. Oh, dia duduk sebelah? Ya, dia duduk sebelah. So okay, fine. Okay. Kita pun relax lah. Yang kepala otak ni nak balik, penat. So dia memulakan dia punya karakter dia. Dia kata dia sunyi. Dia kata dia kerja sini dah lama. Dia kerja
bagus tau. Dia educated man lah. Boleh dikata apa yang dia ceritakan lah. Lepas tu dia bercerita pasal dia punya family. At the same time dia mula nak macam nak dekat-dekat badan. Lepas macam tu ni lah dia dekat sebelah macam ni. Lepas tu dia dia macam tu. Dia macam I nak cari girlfriend. Member sebelah nak balik dah. Kita nak balik. Lama-lama cakap dia ni tak boleh jadi. Badan kita dah ke tingkap ni. Oh yelah. Nak ke sebab kita risau dia akan buat sesuatu. Cakap dengan dia, can you behave not? Kat bawah tu ada satu pondok yang banyak polis tau cakap dia. Tapi masih lagi kita rasa tak. Memanglah dia dalam kereta kot. Yep. So tak nak I memang bawa dia ke bawah. I cakap kat abang polis tu, I cakap dia ni try do something dekat I. Memang ada polis lah kat pondok. Hanya kakak dia cerita je. Oh memang betul. Okay. Yang macam pondok Mickey Mouse tu. Yes, kalau dia present dekat genting. So habislah dia kena soal siasat lah. Oh ya ke? Dekat masa tu polis cakap, so sekarang ni macam mana? Nak buat report ke tak? Sebab dia dah melutut tau. Dia dah melutut tak? Goyang. Goyang. Dia dah melutut tak nak. Time try tak fikir. Sebab bila kita report, dia kena kerja dia nanti, kerjaya dia. Kacau kan? Kacau dia. Betul. Itu pernah berlaku. Itu yang paling ingat lah sampai sekarang. Tak ada lupa. Ada yang mutah. Ada Mutah dalam itu? Ada. So macam mana kalau macam tu? Akak, I have to tell him untuk turun dan dia perlu bayar. Itu ikut dia. Tapi Grab, alhamdulillah kita boleh claim kat Grab. Tapi yelah berbau lah. Yelah. Untuk satu bayar boleh bayar. Bau tu melekat. Turun melekat lah. So tak kerja dah satu. Esoknya kena dah tahan lagi macam mana. So far Grab dia akan claim lah. Kita boleh claim bayar. Untuk perempuan. Rambut. Oh itulah. Aku terkejut tu. Ya, dia main rambut. Ada. Betul. Itu kalau Steph tu saya Steph. Oh ya, I tumbuk muka dia. Steph akan tumbuk kan. Masih lagi sabar sebab kita driving kan. Betul. Balik. Kak, tapi sepanjang waktu momen tu, dia dah start pegang rambut, dia dah start macam mana apa-apa dengan akak semua kan. Dia macam mana yang buat akak rasa macam akak rasa at least akak selamat juga. Ya, kalau macam saya mesti saya panik. I pun panik kalau ambil phone lagi satu ni dah SOS dah. Tolong kawan-kawan tolong siapa akak nak bawa kereta lagi. Tapi ada benda ke yang macam buat akak rasa macam tak apa, aku boleh handle ni. Kekuatan dalam. Dalam hati. Kita kena ikut tau. Kita punya jangan relax. Jangan panik. Kena tunjuk. Kita kena keras sikit lah walaupun dalam lembut. Tetapi akibat terlalu banyak sangat peristiwa yang berlaku, Grab dah sediakan banyak features security. Oh, ada? Ada. Grab ada dalam kita punya apps driver, even dekat customer punya apps, ada audio protect. Ya? Ada. Bila you booking, dia akan keluar satu notification yang you have been protected by audio. Lagi satu, itu untuk kita dua, driver dengan customer. Untuk driver pula, sebab macam kakak suka, kita panggil pandu Grab ni kayu tau. Akak suka kayu malam. Kayu malam. So kayu malam ni, kalau let's say location tu, Grab dia ada monitor tau. Kita kalau dia nampak kita stop terlalu lama, dia akan call. Customer service dia akan call. Dia akan buat tracking. Bagusnya. Yes, betul. Masa I first time dapat panggilan tu, I macam cuak. Apa masalah aku ni kan? Tak ada. You all just nak check. Puan okey ke tak? Oh, security ni memang bagus lah. Tak adalah kita takut ke apa. Macam kita macam well protected lah. Macam Betul. Betul. Pasal ada lagi. Tak pernah dengar benda ni. First time ni. Ada lagi, tapi dalam features untuk apps driver sahaja, dekat customer tak nampak. Kita orang ada features woman passenger preferred. So mana-mana lady driver, possibility untuk dapat customer ladies, ada. Oh ya ke? So maksudnya kalau pemandu tu perempuan pun dia lebih macam kalau dia risau lelaki ke apa, dia nak jaga batas ke apa, dia okey lah, boleh lah sebenarnya. Dan ada lagi satu kan, ada lagi satu feature dekat dalam customer punya apps, ada group, family group contact. You boleh buat key in you punya family detail. Lepas tu kalau kita nak booking Grab, jadi driver jadi rasa macam selamat sebab ia datang kita cari contact family.
dia kira macam kalau dia ada emergency contact lah. Yes, no, emergency contact. Family account tu? Yes, it's like a family account. You letak wife ke, husband ke, whatever dalam tu. Betul. Kadang-kadang I selalu book for my mum. So inilah boleh buat. Okay. You ada sister, your brother. Yes, my mum selalulah cerita dia. Okay. Kita yang driver ni rasa selamat sebab kita tahu dah. Ini daripada keluarga. Ada sebab dia ada history dia semua kan. Okay. Tapi kan saya cakap terus terang, kalau macam saya kat tempat akak masa jadi hal pegang rambut tu, hilang dah saya fikir pasal feature ni. Memang pendek lah. Betul lah. Kau dah tak terfikir lah kadang-kadang. Kak pernah give up kak? Dia macam ni tau. Bab-bab ni semua, bila kita ada tekanan hidup, bab ni semua kita tak akan, memang kita tak ingat. Dah tak kira dah? Dah tak kira dah. Sebab satu benda semua kita ada Tuhan, kita ada Allah. Every time kita keluar, kita doa. Minta protection daripada Allah. Itu je. Kalau let's say you keluar dari rumah, the best orang tempat lain memang akan jadi sesuatu yang buruk. Anak-anak main factor juga. Yes, of course. Anak-anak, you kena pandai berkomunikasi dengan anak-anak. Itu je cara dia. Betul lah kak, betul. Kena komunikasi. Contoh share Saya selalu kadang-kadang banyak kerja malam. So anak saya akan tidur dengan mak dia. Sampai satu tahap, bila saya dekat rumah, jangan kena halau Ya? Anak saya cakap, Walid pergi work lah. Dia pilih Time aku tak ada, kau cari. Masa aku nak tidur, kau kau pergi kerja. Tapi faham lah, kena communicate lah. Itu cerita pasal Kak Lina. Tapi you, Steph, pernah rasa give up? So far, tak pernah lagi lah rasa give up. Kalau I dah give up, dah lama dah give up. Ni dah 18 years kan, I still main bola. Dia yang buat I rasa tak give up ialah betul lah passion. Sebab passion I sangat strong. Passion I, and I rasa macam I still relevant lah and masih lagi boleh untuk represent the country. So I rasa macam selagi I boleh, why not try to contribute as much as I can for Malaysia. Tapi okay, macam you, maybe you are strong enough sebab yelah macam you cakap dah 18 tahun. Macam mana you convince, contoh macam ada your teammate yang macam pernah nak give up ke, yang baru 2-3 tahun. Apa yang you cakap kat dia orang? Dia sebenarnya betul lah. Kalau kita as senior, so kita kena motivate these girls and bagi tahu, bukan senang nak sampai tahap mana yang I ada sekarang ni. Struggle, challenges in between my journey memang ada. Tapi it's up to you. Sama ada you nak ke tak nak. Tapi itulah, like I said, family pun plays important role. Sebab family, bila you tak ada support daripada family, you pun akan rasa give up lah. So I rasa macam diorang suka je apa yang I buat. So benda tu sebenarnya lagi bagi I memang positif lah. Tak adalah I rasa macam terfikir pun macam nak give up ke, tak ada. Tapi adalah no point to give up. No, tapi kawan-kawan adalah until when you want to play, until you this, you that, you this. I macam please as long as I am still fit, I am okay, injury free, touch wood. So I still want to contribute to the country. Contribute to my club, contribute to myself lah basically. Sebab benda tu rasa satu kepuasan tau sebenarnya. For sure. You do something you love, something you really passionate about, you akan rasa satisfaction tu, rasa macam wow. Macam you cakap kan, ada certain your circle yang macam tanya nak main sampai bila lah. Macam I pun ada je orang tanya macam berapa lama kau nak buat kerja yang kau buat sekarang kan? Sampai orang dah tak suka ke? And then I punya jawapan simpan je. Kalau orang dah tak suka pun, aku boleh kerja, aku kerja je. Betul. Lantak lah. Sebab you pun suka apa you buat. As long as aku happy apa aku buat. Betul. So pedulikanlah orang lain tu. Boleh. Tak. Orang tak tahu aku bayar bil berapa. Betul. Itu je sebenarnya. Betul. Tapi Steph, any message ataupun ada apa-apa yang you nak pesan pada those yang nak join, especially football lah. Betul. Ataupun any bidang yang so-called didominasi oleh kaum lelaki. Okay, as we all know, football is a male-dominated sport. Itu yang diorang cakap. Tapi sebenarnya tidak. Sesiapa yang mengikuti bola ni sebenarnya, kita ada Women's World Cup, Women's Euro, Women's Champions League, Women's segala-gala lah, banyak lah. Baru-baru ni pun, I nak bercerita sikit lah, nak share. Pasukan Sabah, Women's team, kita orang masa tu, I dipinjamkan untuk bermain dengan pasukan Sabah.
And kami sebenarnya mungkin orang underestimate lah tim kami, tim Sabah, sebab of course kita masa tu grouping dengan APF, dengan tim NASAF. Tim NASAF ni Uzbekistan punya tim, world ranking number 48, and compared to our national Malaysia team about 90 to 96 tak silap I. And you know what? Miracle happened. We're so lucky we managed to beat NASAF 2-1 and we drew against APF. So, kita orang dia ambil top dalam group. So, Sabah actually qualified. Women's team Sabah tau qualified. And time tu, I cakap, wish, the feelings tu rasa macam, tak tahulah nak cakap. So, sekarang ni kita orang into the next stage lah. Tu I cakap macam, nothing is impossible. You know, women's, especially bila kita ada community women yang macam support each other ni, kita rasa macam, sebenarnya, benda ni sebenarnya, dia dah buka dah women's football. So, orang pun tengok, maybe ada future ni untuk jadi a football player. You know, because like sekarang pun ada result lah dekat kita orang. Kita orang lah mungkin menjadi petunjuk kepada, you know, the girls out there, the football players out there yang, you know, we prove that, especially the girls lah, yang young girls out there yang macam nak main bola. I selalu pesan macam ni. Paling penting ialah you kena dapat the support from your parents dulu. Okay. So, I rasa support tu paling penting. Bila you dapat support system yang bagus, yang positif, and bila direstui lah oleh mak ayah untuk bermain bola, then daripada sana you akan start. So bila you ada community bermain bola ni, sebenarnya ramai je sekarang. Ramai sebenarnya yang main bola. Sekarang ni diorang very lucky sebab diorang banyak platform. Diorang banyak platform yang macam I dulu tak ada platform. I main tepi padang kat macam tu je. Main suka-suka you je. So sekarang klinik pun dah banyak. Klinik, akademi. So benda-benda tu lah. Macam I selalu encourage the young girls especially. Kalau nak main bola macam umur bawah 12 tahun, I selalu cakap pergi to Boys Academy. Sebab mungkin Girls Academy kurang sikit, mungkin jauh ke apa. Boys Academy kan setiap daerah ada. Ada banyak. So mudah ke untuk apply? Macam anak akak, let's say dia minat kan? Mudah ke untuk dia apply untuk banyak kak? Banyak dah. Costly ke? Tak. It depends, betul. Okay, betul. So, sebab macam contoh macam anak I pun join akademi bola juga. He's just 6 years old lah. Yeah. Tapi even dalam that academy pun ramai budak-budak perempuan 6 kan? tahun, 7 tahun. And okay kadang-kadang dia bukan to end up as a football player. Betul. Tapi through football, they can shape their character. Yeah, character, your personality, discipline you, semualah. Benda-benda tu semua I memang belajar daripada, sebenarnya kalau tak main bola ni mungkin tak adalah apa yang I ada sekarang ni. Sebab benda-benda tu sebenarnya as a person is very important kan. That's where how you build your character. Kalina suka tu sebab dia build positive circle. Betul. Kalina, any message untuk orang yang nak join this field? Ada macam ni lah. Sebab Kalina dulu, selain daripada kerja bank, saya pernah buat part time jaga babysitter, jadi babysitter. Pernah juga? Pernah. Saya susah dulu. Lepas tu saya pun ada niaga kuih, hantar dekat kawan kantin tu. Akak buat kuih juga? Akak buat kuih juga. Wow. Masa tu masih kerja bank? Masih kerja bank. Maksudnya office hour? Office hour. I akan buat kuih frozen, letak roti ais semua. Then bila orang nak, kita just goreng and then hantar pergi kantin kawan. Wow. So aku pun tak larat nak buat macam tu. Susah. So bagi Kalina, untuk jadi Grab driver ni, you kena minat memandu, kena minat travel. Lagi satu, macam duit lah, of course, income. Easy money to get daripada Grab. Boleh, insyaAllah, boleh menyelesaikan banyak masalah. Sebab setiap pesanan yang kita dapat tu semuanya boleh membantu kita untuk kelangsungan hidup lah. Lain-lain semua sendiri punya keyakinan, kekuatan. Yelah, and sis boleh, everything sis boleh. Itulah macam akak cakap pun, it's very safe for women to be a Grab driver. Kan macam betul. Tak ada masalah audio protect tu semua. I rasa macam, wow, I rasa lepas ni you tahulah I kat mana I dah nak pergi. Senang tak nak apply? Senang je. Sekarang kalau nak apply jadi Grab driver, you boleh straight dengan I terus minta apa? Boleh referral. Boleh nanti kita discuss. Boleh. Kalina, pengalaman dah banyak tahun dah sebagai e-hailing driver. What's next untuk Kalina? InsyaAllah. Seterusnya. Next year nak pergi umrah. Itu my main purpose. Di mana Grab dia ada bagi peluang untuk driver menunaikan umrah. Kita ada package dia. Apa? Ada bagi package? Dia ada bagi package. Yes.
Yes, I'm selected to be one of the kerja company pun tak dapat benda tu. Wow, congrats. So itu selected lah. Tapi tengoklah macam mana kan. Itu impian lah. So far I punya another impian sebab I sekarang ni dah 50 tahun. Wow. Ya. I dah 50 tahun. You don't look like one. I nak tengok anak berjaya je. Banyak sangat benda aku impress hari ni. I nak tengok anak berjaya je. Okay. Itu my main purpose. Diorang, dunia akhirat berjaya dah cukup bagus. Kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Betul. Alright. Untuk semua yang mana-mana wanita yang nak jadi Grab driver ni, of course the first thing you kena minat tu, of course itulah. Yalah. Betul. Yang kelangsungan hidup tu, of course one of part of it lah. Lagi satu, experience. Experience banyak bila jadi Grab driver wanita ni. You akan jumpa macam-macam orang, and then juga kita akan bertemu dengan ramai kawan-kawan wanita, especially. Kita bergabung bersatu bersama, and melakukan berbagai benda. Kita ada, kita ada bengkel, macam mana nak repair, bukan repair lah, at least belajar macam mana payah. Yelah, ada basic stuff lah. Semua semua knowledge. Saya setuju. Steph, bagi I jadi coach. Ini pun ada anggaran jadi coach. Okay, I dah ada lisensi baru habis juga. So I dah lulus, and so my next step is license B lah. Basically, kalau boleh, I want to give back to the community lah. Like I want to help the women's football. I want to help the women's community. So macam, of course lah, kalau selagi, and that's why I said, kalau selagi I boleh main bola, I main bola. And bila, when the time comes, kalau ada rezeki untuk jadi coach, untuk bantu tim wanita, of course I'll be there to help, to support. Because pasal sekarang pun I'm one of the exco PFAM kan. So yang tu apa-apa berkaitan women's clinic, women's football, kebajikan player. Semua kebajikan semua dijagalah. So any problem berkaitan, contoh isu gaji tak dibayar ke apa, so they will go through me and I'll go through straight to the president, CEO. They will discuss lah apa cara untuk nak settlekan benda-benda ni. And kalau rasa macam tak boleh juga. You're the first one. Yeah, I'm the first PFM Exco. Yes, betul. Sama lah kita, walaupun Kak Lina bukan yang under background. Even Kak Lina sendiri pun dilantik jadi komiti untuk driver-driver dengan Grab management tau. Betul macam you cakap, kita kadang-kadang kita bertemu dengan ramai orang dengan mentality yang berbeza. Betul. Dia orang ada trust kat kita kan? Betul, yes. Trust. That one, I rasa macam teruja sangat. Walaupun rasa macam, siapalah aku nak. Betul, kita macam leader dah. Yes, that's right. Itu yang penting sebenarnya. Akan rasa pahala di situ. Betul. That's how you bring out yourself lah. Basically macam you, bila you dilantik as ketua, so you buat benda tu. Lantar orang nak cakap apa. Sebab orang akan dengar cakap kau. Because you, I mean like, mesti ada sebab kenapa you dipilih sebagai ketua kan. Exactly. Guys, banyak cerita yang kita dah dengar yang bagi inspirasi kat kita. So ingat, korang tak ada istilah, tak ada sebab untuk korang give up. Kau bayangkan ni ibu tunggal, 3 orang anak. Lepas tu dengan nak niaga lain, yang nak masak lain, nak besarkan anak lain. Lepas tu Steffi 18 tahun. Saya yang baru beberapa tahun jadi host ni kadang-kadang ada rasa penat, tapi dia 18 tahun main bola as a professional player. Tak masuk akal, tapi there's a journey masing-masing. Thank you Steph. Thank you Kak Lina Pin. Okay. Alright, sampai jumpa dalam episod yang seterusnya.